Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan pendidikan sekolah rendah di negara China. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Nama saya Nur Hafizah binti Jafarin alias Rais, nombor metrik 4233000851. Seterusnya kita akan masuk kepada objektif kajian, iaitu rasional kajian ini membahaskan isu sistem pendidikan sekolah rendah di negara China. Sistem pendidikan sekolah rendah China umumnya merangkumi mata pelajaran seperti matematik, bahasa Mandarin, sains dan kemahiran praktikal. Pelajar biasanya mengikut kurikulum kebangsaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Terdapat juga penekanan pada ujian piawai seperti peperiksaan kemasukan sekolah menengah. Selain itu, terdapat program co-kurikulum dan aktiviti sosial untuk pembangunan holistik pelajar. Objektif kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana sistem pendidikan sekolah rendah di China telah berlangsung daripada perspektif pelajar dan pensyarah. Soalan-soalan kajian adalah: yang pertama, adakah sistem pendidikan sekolah rendah di China mempengaruhi sistem pendidikan sekolah rendah di Malaysia? Yang kedua, bagaimanakah pendidikan sekolah rendah di Malaysia mampu menjadi setara seperti pendidikan sekolah rendah di China? Ketiga, bagaimanakah pendidikan sekolah rendah di China mampu menjadi salah satu pendidikan yang efektif dalam seluruh negara? Seterusnya, kaedah kajian. Pelaksanaan kajian yang dijalankan terhadap pendidikan sekolah rendah di negara China adalah bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Konsep pendidikan ini mengekalkan beberapa instrumen penting yang saling berkait rapat seperti pelajar, pendidik, dan institusi. Terdapat juga beberapa perbezaan di antara struktur pentadbiran pengurusan pendidikan di negara China dan negara Malaysia. Antaranya ialah segi kualiti institusi pengajian itu sendiri. Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data, hasil daripada carian dan perkongsian di dalam laman sesawang. Kerangka sistem pendidikan sekolah rendah di negara China. Kerangka kajian mengaitkan pendidikan sekolah rendah di negara China. Konsep pendidikan sekolah rendah di negara China yang digunakan adalah pendidikan awal kanak-kanak, iaitu setiap kanak-kanak diwajibkan mendapat pendidikan awal kanak-kanak sebelum memasuki alam persekolahan sekolah rendah. Justru di sekolah rendah pula menggunakan sistem grade 1 hingga 6. Bagi setiap penilaian yang dijalankan di kelas, mata pelajaran asas yang perlu diambil bagi setiap murid pula ialah matematik, bahasa Cina iaitu Mandarin, bahasa Inggeris, sains dan pengajian sosial. Seterusnya, bagi penilaian dan peperiksaan yang digunakan ialah ujian piawaian kebangsaan untuk mengukur kebolehan pelajar. Peperiksaan akhir sekolah rendah iaitu UASD diambil oleh pelajar di peringkat akhir sekolah rendah. Seterusnya, kerangka sistem pendidikan sekolah rendah di negara China. Samping itu, kurikulum dan standard dengan cara kurikulum dikawal selia secara nasional dengan standard yang ketat. Kurikulum dikemas kini dan diselaraskan dari semasa ke semasa. Perkembangan pelajar dibangunkan dengan kemahiran sosial, etika dan perwatakan pelajar. Contohnya, kemahiran sosial yang diajar adalah kemahiran menulis, kemahiran membaca, berkomunikasi dan sebagainya. Kerangka pendidikan sekolah rendah di negara China. Pendidikan kewarganegaraan juga diajarkan kepada pelajar sejak sekolah rendah, seperti subjek pendidikan sivik yang mengajar untuk menjadi insan yang berguna pada diri sendiri, keluarga, bangsa, agama, dan negara. Selain itu, teknologi pendidikan digunakan dalam pendidikan sekolah rendah di China dengan memasukkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Akhir sekali, pengawasan dan pembinaan iaitu kerajaan dan sekolah berusaha menyediakan penyediaan dan bimbingan terhadap pembangunan pendidikan dan kebajikan pelajar. Struktur pentadbiran pendidikan di China. Struktur pentadbiran pendidikan Republik Rakyat China terdiri daripada beberapa peringkat kerajaan dan badan pengurusan. Peringkat ini bertanggungjawab untuk merancang, mengawasi dan melaksanakan dasar pendidikan, termasuk dalam kategori ini ialah Kementerian Pendidikan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Bandar dan Daerah, institusi pendidikan, komuniti dan ibu bapa. Tambahan pula, negara mempunyai lembaga pendidikan dan pembangunan pendidikan yang juga melakukan penyelidikan dan pembangunan dasar pendidikan. Dalam struktur pentadbiran pendidikan China, Kementerian Pendidikan adalah badan utama kerajaan yang bertanggungjawab untuk merangka dan melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan. Kementerian bertanggungjawab untuk mencipta kurikulum kebangsaan, menetapkan piawaian pendidikan dan mengendalikan peperiksaan kebangsaan seperti peperiksaan kemasukan kolej iaitu Gaokao. Kementerian Pendidikan bertanggungjawab untuk menetapkan
garis panduan dan objektif pendidikan nasional sebagai organisasi pusat. Dalam struktur pentadbiran pendidikan Republik Rakyat China, Kementerian Pendidikan adalah badan kerajaan pusat yang bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan. Kementerian bertanggungjawab untuk menetapkan piawaian pendidikan, meningkatkan kurikulum kebangsaan, dan mengawal peperiksaan kebangsaan termasuk peperiksaan kemasukan universiti seperti Gaokao. Kementerian Pendidikan memainkan peranan penting dalam pengurusan dan arahan pendidikan negeri. Jabatan Pendidikan memainkan peranan penting dalam melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan di peringkat wilayah di setiap negara China. Jabatan ini bertanggungjawab untuk perancangan dan pembangunan pendidikan di daerah. Ia juga mengawal sumber pendidikan di peringkat daerah. Di peringkat bandar dan daerah, terdapat Jabatan Pendidikan yang ditubuhkan oleh kerajaan daerah. Jabatan ini mengawal pelaksanaan dasar pendidikan, mengawasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan, dan menyediakan sokongan kepada institusi pendidikan di sekitar itu. Pada peringkat sekolah dan institusi pendidikan, pengetua sekolah atau ketua institusi memainkan peran penting dalam memastikan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan dilaksanakan. Banyak sekolah di China mempunyai jawatan kuasa sekolah atau forum ibu bapa yang menekankan bahawa pentingnya kerjasama antara sekolah dan masyarakat untuk membentuk pengalaman pendidikan yang lengkap. Ini menunjukkan penyertaan masyarakat dan peranan ibu bapa dalam pendidikan. China mempunyai Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Pendidikan (PPP) yang bertanggungjawab untuk melaksanakan penyelidik dan pembangunan dasar pendidikan. Institusi ini membantu kerajaan membuat keputusan mengenai pembangunan dan peningkatan sistem pendidikan dan memberikan sumbangan berharga kepada pembentukan dasar pendidikan kebangsaan. Kurikulum pendidikan rendah di negara China. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sistem kurikulum rendah pendidikan di China. China mempunyai kurikulum pendidikan dasar yang terdiri daripada mata pelajaran utama yang melibatkan pengetahuan umum dan kemahiran dasar. Perubahan dasar kurikulum boleh berubah dari waktu ke waktu mengikut peredaran zaman. Kurikulum merujuk kepada satu set rancangan dan aturan yang dirangka untuk membimbing proses pendidikan di sebuah institusi atau sistem pendidikan. Ia melibatkan pelbagai elemen, termasuk maklumat pendidikan, struktur program pengajian, kaedah pengajaran, bahan pengajaran, dan penilaian. Objektif utama kurikulum adalah untuk memberi panduan sistematik dan teratur dalam penyampaian pendidikan agar mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Kursus pendidikan dasar China termasuk mata pelajaran seperti bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin merupakan bahasa rasmi China dan subjek ini menumpukan pada kemahiran mendengar, membaca, menulis, dan bertutur. Yang kedua, matematik, iaitu penekanan pada pemahaman konsep dasar matematik, penyelesaian masalah, dan bagaimana konsep ini boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Ketiga, sains dan teknologi. Mata pelajaran ini merangkumi pengetahuan umum tentang sains dan teknologi. Pelajar dapat mempelajari fizik, kimia, biologi, dan teknologi informasi. Dan keempat, bahasa Inggris. Bahasa Inggris diajar pada tingkat sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk mengajar pelajar bahasa asing yang akan membantu mereka memperbaiki bahasa mereka atau pengetahuan mereka tentang bahasa Inggris. Seterusnya, seni dan muzik, iaitu mata pelajaran ini pelajar akan diajar tentang seni dan muzik dalam usaha untuk meningkatkan kreativiti dan apresiasi mereka terhadap seni dan budaya. Keenam, pendidikan moral dan kewarganegaraan yang melibatkan pendidikan moral, etika, dan kebangsaan untuk memupuk sifat dan nilai positif dalam pelajar. Ketujuh, pendidikan fizikal dan kesihatan. Pelajar diajar tentang cara melakukan aktiviti sukan, fizikal dan menjaga kesihatan. Dan ke-8, pengajian China, Zhonghua Keshui, iaitu kursus ini mengajar pelajar tentang sejarah, budaya, dan tradisi China. Kerajaan China boleh menyesuaikan kurikulum untuk setiap daerah atau wilayah dan ia boleh diubah mengikut perkembangan pendidikan dan keperluan masyarakat. Selain itu, terdapat usaha untuk memasukkan inovasi, kemahiran kritis dan pendidikan watak ke dalam kurikulum. Seterusnya, saya akan beralih kepada elemen kurikulum yang lain yang merangkumi. Pertama, tujuan pendidikan, iaitu menentukan matlamat pelajar semasa proses pendidikan. Pengetahuan, kemahiran, sikap, dan prinsip boleh menjadi komponen tujuan ini. Kedua, bahan bantu mengajar. Tentukan bahan pengajaran yang akan diajar ke pelajar. Ini termasuk memilih subjek dan kandungan pembelajaran untuk mencapai objektif pendidikan. Ketiga, kaedah pengajaran, menentukan cara pelajaran diajar, strategi pengajaran, interaksi guru pelajar, dan penggunaan sumber pendidikan, semua termasuk dalam kategori ini. Keempat, penilaian. Proses menilai pencapaian pelajar berdasarkan objektif pendidikan yang memerlukan penciptaan kaedah penilaian yang bersesuaian untuk menilai kemahiran dan pemahaman pelajar. Dan kelima, set waktu. Menyusun jadwal pendidikan dan menentukan lokasi masa untuk setiap komponen pembelajaran. Fakta menarik pendidikan rendah di negara China. Fakta menarik sistem pendidikan sekolah rendah di negara China adalah sebelum memulakan pembelajaran, pelajar akan melakukan pemanasan badan, bertujuan untuk menjaga kesihatan fizikal dan meningkatkan semangat pada hari tersebut. Selain itu, mempersiapkan sekolah jalankan secara bersama-sama.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi pelajar dan mendisiplinkan melalui kebersihan dan kerjasama. Seterusnya, masa belajar melebihi 8 jam. Malah pelajar sekolah menengah tidak segera pulang ke rumah selepas tamat pengajian. Mereka akan menyambung pembelajaran dan membuat kerja sekolah hingga jam 8 malam. Samping itu, kebiasaannya pelajar di negara China mempunyai sesi pembelajaran yang bebas. Sistem pendidikan China menyediakan waktu belajar yang panjang. Hal ini demikian, pelajar di China diberi masa supaya mereka boleh tidur sebentar selepas makan tengah hari dan sebelum pembelajaran bermula. Akhir sekali, pendidikan di China melakukan kedudukan setiap hari kepada pelajar. Supaya pelajar akan melihat ranking yang dikemas kini setiap hari, tujuannya adalah untuk memotivasikan pelajar supaya lebih bersemangat untuk belajar dan meningkatkan daya saing mereka. Seterusnya, kelebihan pendidikan sekolah rendah di negara China. Berdasarkan kepada objektif dan dapatan kajian yang telah dibentangkan, maka dapat dirumuskan bahawa terdapat beberapa kelebihan terhadap sistem pendidikan sekolah rendah di negara China, iaitu antaranya ialah mempunyai sistem akademik yang teratur. Hal ini disebabkan sistem pendidikan China menekankan pada pelajaran yang penting seperti matematik dan bahasa Mandarin, agar dapat menciptakan dasar akademik yang kuat untuk pelajar. Tambahan itu menitikberatkan disiplin. Budaya sekolah di China cenderung menekankan disiplin dan sifat tanggungjawab supaya dapat membantu mengembangkan kedisiplinan diri pada jiwa pelajar. Seterusnya, melakukan ujian peperiksaan akademik. Lantaran adanya ujian kemasukan Universiti Nasional yang ketat seperti kau membantu menilai dan memotivasi pelajar untuk mencapai hasil yang memuaskan. Akhir sekali, melakukan waktu belajar tambahan. Pelajar di China seringkali menghabiskan banyak waktu untuk belajar baik sekolah maupun di rumah agar dapat meningkatkan pencapaian akademik. Rumusan kekurangan sistem pendidikan di negara China berbanding di Malaysia. Pendidikan di China merupakan salah satu pendidikan terbaik di dunia saat ini. Sistem pendidikan China terkenal dengan meletakkan tekanan yang sangat tinggi kepada pelajarnya. Peperiksaan kebangsaan seperti kau sering dianggap sebagai penentu utama kejayaan akademik, mewujudkan persikataran pembelajaran yang sangat berdaya saing. Pelajar akan merasa terharu dalam pertandingan sebegini dan tekanan yang berlebihan boleh memberi kesan negatif kepada kesejahteraan mental dan fisikal mereka. Samping itu, tumpuan China pada pembelajaran hafalan dan kekurangan penekanan terhadap pembangunan kreativiti dianggap sebagai kelemahan. Kekurangan ruang untuk pelajar berpikir secara kreatif dan krisis boleh menghalang perkembangan kebudayaan intelek mereka di luar aspek akademik yang boleh diukur. Di Malaysia, ketidakseimbangan kualiti pendidikan antara bandar dan luar bandar merupakan masalah yang perlu ditangani. Sekolah di kawasan terpencil mungkin mempunyai akses terhad kepada sumber pendidikan dan kekurangan peluang untuk pembangunan. Ini mewujudkan ketidaksamaan dalam peluang pendidikan. Perubahan bahasa, pengantar dalam sistem pendidikan Malaysia, seperti pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dan bahasa Inggeris telah menimbulkan perbahasan. Ada yang berpendapat bahawa perubahan ini menjelaskan komponen pelajaran untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai kepentingan dalam persekitaran global hari ini. Selaras dan perkembangan teknologi dan tuntutan global adalah penting untuk memastikan pelajar dilengkapi dan kemahiran yang relevan untuk masa depan. Secara keseluruhan, kedua China dan Malaysia menghadapi cabaran pendidikan sistem pendidikan mereka. Pembaharuan pendidikan yang berterusan diperlukan untuk menangani kegagalan sedia ada dan memastikan pelajar dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tuntutan dunia moden.